ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى sambung muka surat 7 surat 8. Qala al-musannif rahimahullahu taala syartun ataupun syarat pada barang yang diakad. Ini masuk rukun baru, rukun yang terakhir, rukun yang ketiga. Dia panggil syarat sah bagi rukun yang ketiga, iaitu maqudun alaih, barang yang diakad ataupun barang yang kita tukarkan ataupun barang dan juga harga yang kita nak tukarkan dalam proses jual beli. Ada 5 syarat yang mesti kita jaga. Ini rukun yang terakhir daripada 3 rukun ataupun detailnya ada 6 rukun. Rukun pertama ada 6 syarat, iaitu lafaz, ijab dan qabul mesti memenuhi 6 syarat. Rukun yang keduanya ialah pembeli dan penjual mesti ada 5 syarat yang mesti kita patuh. Yang ketiganya ialah barang, yakni mabik dan juga saman, yakni barang dan juga harga. Mesti juga ada 5 syarat yang perlu kita jaga, yang perlu kita patuh supaya akad transaksi kita itu statusnya sah di sisi syarak. Jadi kita duk bincang ini nak jaga ke 16 syarat ini. Dalam kitab kita ni ada 16 syarat. Ni barang ni antara syarat yang penting juga perlu kita fokus. Kenapa kita nak jaga ke semua ini? Supaya tujuan transaksi kita ataupun tujuan jual beli kita itu sah. Itu dia punya tujuan atau panggil objektif kepada akad ataupun ijab qabul dalam sistem muamalat. Dalam jual beli supaya transaksi jual beli kita itu sah. Apabila sah saja, maka dia lahir kesan dia sah milik. Dan yang ketiganya ialah sah kita guna ataupun dipanggil sah tasarruf. Apabila sah proses jual beli, maka kita sah milik, dan yang ketiganya sah tasarruf ataupun sah kita guna. Barulah kita boleh makan, kita boleh guna, kita boleh pakai, kita boleh bagi hadiah, dan kita boleh heboh kepada orang lain. Itu dia panggil kesan besar kepada setiap transaksi dalam muamalat. Baik, syarat pada barang, yakni benda ataupun dipanggil barang dan juga saman dan juga harga yang diakadkan. Yang kita akad itu barang yang kita nak beli itu, harga yang kita nak jadikan penukaran itu mesti memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, syarat pada barang yang diakad, iaitu yang kata barang yang diakad ni 2, iaitu harga dan barang jualan. Harga, yakni price atau saman, dan juga barang jualan. Barang jualan. Kedua-dua ini mesti memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah, ini wajib, barang dan harga itu suci ainnya, ain barang dan harga itu, ataupun kena najis ataupun mutanajis. Sah juga barang kita nak beli itu suci ataupun mutanajis yang boleh disucikan. Kalaulah mutanajis, benda yang kena najis tapi boleh disucikan menggunakan air ataupun disucikan dengan cara basuh. Boleh disucikan dengan cara basuh, maka sah kita jual. Pertama, benda tu mesti suci diri dia, ataupun mutanajis yang boleh disucikan menggunakan cara basuhan. Kalau boleh suci
tapi dengan cara lain, dengan cara bertukarnya. Proses bertukarnya daripada suci, daripada najis kepada suci, maka tidak sah kita jual benda itu ketika dia mutanajis. Kalau mutanajis, contoh baju kita nak jual, ada darah di baju kita, ada bangkai di baju, ada tahi di baju, maka boleh tak suci baju tadi? Boleh. Maka kita boleh akad jual beli yang ada benda yang ada najis. Sebab tak ada orang tanya. Dia kata boleh tak beli ayam di pasar, ayam yang ada sembelih lah. Kalau yang tak sembelih, tak apalah. Ayam tak sembelih, tahi dalam perut tak menjadi isu. Dah sembelih dah ayam tadi, tapi beli yang belum dibersihkan dengan darah-darah sekali. Darah-darah sekali. Darah di badan dia itu. Sebab dia kata, kita tanya kenapa pula tak boleh jual beli ayam yang disembelih? Dia kata darah sekali. Dia kata kena bersih dulu baru boleh sah akad jual beli. Kalau tak bersihkan darah di badan dia, di leher dia apa-apa habis kena di ni, ataupun dibersih dah keluar lagi darah, maka tidak sah. Jawab dia tak habis lagi lah tu. Tak habis. Dia mengaji tak bertemu atau. Dia kata dia mengaji setakat hendaklah suci airnya atau tak bertemu. Jadi atau tu barang yang kena najis yang boleh disucikan cara basuh. Jawab dia boleh walaupun kita akad benda tu belum bersih lagi. Baju kita duk ada tahi lagi. Baju kita duk ada darah lagi, keping-keping darah. Ayam duk ada darah lagi. Boleh akad ketika mana ada darah walaupun ada najis, kerana najis itu najis yang boleh disucikan. Tu dipanggil mutanajis, bukan najis. Yang kata tidak sah ni kalau sekiranya barang itu najis, maka tidak sah sekiranya barang itu najis. Diri benda tu najis, bukan mutanajis. Kalau mutanajis ni benda yang kena najis. Tu beza. Kalau najis tu diri dia tu najis. Seperti apa? Arak, maka diri arak tu najis, maka tidak sah dijual beli. Anjing, diri anjing tu najis, tidak sah dijual beli. Babi, diri babi tu najis, tidak sah dijual beli. Bangkai, diri bangkai tu najis. Biawak mati. Biawak mati, lalu dia jual biawak kepada Siam, kepada Cina, ketika mati. Ketika hidup pun tak sah dijual. Kita akan belajar syarat lain. Tapi ketika mati, dia jadi bangkai. Masuk dalam syarat kenapa tidak sah jual bangkai biawak? Kerana bangkai itu najis. Syarat dia. Kalau dia hidup, kenapa tak sah jual biawak? Kerana biawak tidak termasuk binatang yang ada manfaat pada syarak. Itu dia masuk section lain, ataupun syarat yang berbeza. Tak sah, tetap tak sah, tapi ilah dia tak sah. Ilah dia tak sama. Baik. Maka ni Tafriq berkata, hendaklah suci. Apabila wajib kena cari barang suci, tak sah jual diri najis. Sama ada diri najis tu, yang kata diri najis tu apa dia? Diri najis tu contoh dia najis haiwan, seperti baja. Tu diri najis. Baja, taik lembu, taik kambing, taik apa pun tak sah. Yang keduanya diri najis yang kita sebut tadi, anjing ataupun babi. Yang ketiganya darah. Yang ketiganya darah. Yang keempatnya ialah arak. Yang kelimanya apa? Banyak lagi. Yang kelimanya kulit bangkai yang belum disamak. Kulit bangkai tak sah dijual beli sekiranya belum disamak. Kulit buaya tak sah, belum disamak. Kulit ular tak sah, belum disamak. Kulit musam tak sah, belum disamak. Itu dipanggil kulit bangkai yang belum disamak. Baik, dia akan bagi contoh bawah tu. Maka Tafriq, tidak sah dijual benda yang najis. Dia dah bagi dah. Tafriq dah. Mana benda najis? Seperti anjing, arak, gading gajah, sumbu badak, dan lain-lainnya. Banyak lagi lah. Diri najis tu yang tak sah tu. Diri najis. Bukan mutanajis. Diri najis. Adapun mutanajis sah. Adapun yang tak sah ialah diri najis. Dia bagi contoh di sini 3-4 saja, iaitu anjing, arak, gading gajah, sumbu badak dan lainnya.
Lainnya ni banyak lagi lah. Lainnya gigi buaya, bisa ular, banyak lagi. Orang duk beli gigi buaya sebab dia punya mujarak, khasiat dia hebat, gigi buaya. Orang beli tanduk rusa yang belum disembelih. Taring rimau. Tu benda-benda mujarak untuk dijual. Dan satu lagi saya biasa sebut, yang powernya ialah orang ini tak kenal. Nama dia tembuni gajah. Tembuni gajah ni power untuk ubat orang lelaki. Dijual, Tok Bomo dia goreng, jual pasal malam, beratus, beribu dia dapat. Goreng dengan liur je. Cerita tembuni gajah, tak tahu betul tak betul tembuni gajah dia ambil. Dia ambil apa dia kerak sikit je, jual RM20. Benda tu ketun ni, dia potong sikit RM20. Tembuni gajah. Apa dia tembuni gajah ni? Gajah ni apabila dia beranak, lepas anak dia keluar, maka dia akan lemparkan atas pokok. Dia punya, orang panggil apa, rahim. Bukan rahim dalam perut tu. Yang duk cover anak tu. Uri kan? Uri kan? Uri. Betul lah, uri. Jadi uri gajah tu dia panggil tembuni. Jadi uri ni dia akan lempar naik atas pokok. Dia tak akan biarkan. Walaupun ada juga setengah gajah dia mungkin tak sempat nak menyimpan. Dia tak sempat nak lempar naik atas. Jadi kita akan bertemu atas pokok. Ni biasanya tazam ni kena rapat dengan tazam baru dia tahu bertemu dengan tembuni gajah. Jadi tembuni gajah tu dijual dengan harga yang mahal bagi orang yang tahu. Jadi adakah sah? Jawab dia tidak sah. Kenapa? Kerana bangkai. Itu najis. Najis. Gigi buaya pun tak sah, najis. Taring buaya, tanduk tanduk gajah, itu tanduk badak, sumbu badak. Itu semuanya tidak sah. Gading gajah semuanya tidak sah. Itu lainnya. Sekalipun ia boleh suci, kata najis itu, ketika najis itu, walaupun najis itu jenis mana, sekalipun ia najis itu boleh suci daripada berubah. Maksudnya dia boleh suci dengan cara berubah. Tak sah juga. Kalau boleh disucikan dengan dibasuh, baru sah. Kalau boleh mensuci status dia, tapi dengan cara dia berubah sendiri. Contoh dia proses arak nak ke cuka, maka cuka tu suci. Ketika arak tu tak sah dia jual beli. Dah jadi cuka, okeylah. Ni dia ceritanya jenis benda yang boleh disucikan dengan cara berubah. Apa dia arak? Proses dia panggil pemerapan, nak peran anggur tu, buah anggur hidup tu. Kemudian sampai satu proses dia menggila. Ketika dia menggila tu arak, kemudian dia hilang menggila tu, dia cuka balik. Dia menjadi cuka. Dia hilang semua jadi cuka. Cuka tu boleh. Itulah orang panggil cuka anggur, cuka kurma kan. Ketika cuka sah. Dia halal, suci. Tetapi ketika dia jadi arak, ketika itu najis. Maka kalaulah orang menggunakan hujah, dia kata arak yang jenis ni jenis proses pemerapan ni yang kita panggil arak ori ni boleh dijual beli. Kenapa? Kerana dia kata dia akan suci balik apabila dia jadi cuka. Hilang gila dia tu, dia akan jadi cuka, nama cuka. Ketika dia gila tu panggil arak. Ketika dia berbuih itu, kemudian dia lega, dia hilang dah lepas proses 40 hari tu, kemudian ketika dia dah okey, maka kita panggil cuka. Jawab dia juga tidak sah. Kenapa hujah dia tidak sah? Kerana arak ini walaupun dia bertukar menjadi suci balik ketika dia jadi cuka, maka proses bertukarnya menjadi suci tidak dibenarkan oleh syarak. Dia nak suci melalui cara basuhan. Batu najis boleh dijual kerana dia boleh dibasuh. Sekalipun rayah nak menyatakan hujah, nak menolak bahawasanya tak boleh untuk menjual benda yang boleh bertukar jadi suci melalui proses pertukaran. Sekalipun ia najis itu boleh suci dengan berubah. Umpama arak dan kulit bangkai. Bangkai yang belum disamak.
Maka bangkai boleh disamuk ni dia boleh jadi suci. Tapi bukan cara dibasuh. Tapi cara disamuk. Cara kita samuk. Proses samuk kita belajarlah dalam tajuk Taharah. Cara samuk dia. Jadi samuk ni dia lebih simple daripada basuh. Tak boleh. Tu dia panggil kulit bangkai. Contoh, kulit bangkai ni ketika belum disamuk tak sah. Walaupun hujah orang mengatakan kulit bangkai ni dia boleh bertukar menjadi suci. Melalui apa? Melalui samuk. Maka samuk juga orang panggil proses suci melalui cara berubah. Cara berubah. Tiada sah jual benda yang kena najis, yang tiada dapat hendak dibersihkan jualan secara bersendiri. Baik, ini cerita, dia nak cerita tak sah jual benda yang bercampur dengan najis yang tak boleh kita nak bersihkan. Dia campur je dengan najis, tak boleh bersih. Jatuh najis dalam susu, tak boleh nak bersih dah. Tapi kalau jatuh najis dalam benda yang boleh bersih, jatuh najis atas kain, boleh bersih. Itu sah jual beli. Ini nak cerita najis yang tak boleh dibersih. Baik, sebelum tu, secara umumnya, ini tambahan untuk kita lebih, panggil apa, berstruktur minda kita. Sebab dia barang. Kita bincang barang yang sah dijual beli. Bukan semua barang boleh akak jual beli. Jadi kita akan cerita, kalaulah nak juga gading gajah, kita nak juga apa nama ni gigi buaya, nak buat macam mana? Dia ada solusi dalam mazhab kita. Jadi tu last sekali dia akan sebut. Solusi dia nak keluliat. Kita tak boleh jual beli, tapi ada cara lain. Baik, sebelum tu baram dalam mazhab Syafi'i ni dia ada 3 jenis status. Dia beza dengan mazhab Hanafi. Yang pertamanya ialah barang yang sah dimiliki. Ini dari segi struktur barang. Secara umumnya dalam mazhab Syafi'i, sebab kita sedang bincang barang yang sah dijual beli, ada 5 syarat. 5 syarat barang yang sah kita jual beli. Secara umumnya dalam mazhab Syafi'i, jadi barang ini terbahagi kepada 3 kategori. Kategori yang pertama dia panggil barang yang sah dimiliki. Ini dia ada relate dengan syarat pertama. Apa dia barang yang sah dimiliki? Iaitu tiap-tiap barang yang suci. Itu mazhab kita, apabila barang itu suci, sah dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua, barang yang tidak sah dimiliki, barang yang tidak sah dimiliki, tetapi sah diurus. Itu istilah. Tak sah milik, tapi boleh diurus. Syarat membenarkan kita untuk mengurus, tetapi tidak membenarkan untuk memiliki. Apa dia contoh dia? Satu saja, iaitu najis. Najis ni syarat tak benarkan untuk kita milik. Jadi najis ni bukan milik kita walaupun kita ambil dia. Kita tak jual beli. Kita ambil juga gading gajah, kita ambil juga gigi buaya, kita ambil juga tahi baja ni, baja yang ada tahi ni, nak buah di pokok kita. Maka syarat tak menisbahkan milik kita. Sebab syarat tak membenarkan untuk kita milik. Walaupun konsep hampir sama. Tapi syarat benarkan untuk apa? Untuk kita urus sahaja. Maka syarat menisbahkan barang ini bukan milik kita. Baja ini hak kita sahaja. Jadi barang ini kita berhak untuk mengurus. Tetapi syarat tidak memberi milik. Tak boleh nak nisbahkan baja milik kita. Cara yang tepat penggunaan bahasa syarak, baja itu hak kita. Itu beza, kita selalu sebut, beza dalam muamalat di antara milik dengan hak. Jadi milik ni pengkhususan harta ataupun barang yang dibenarkan milik. Apa dia? Tiap-tiap barang yang suci. Ataupun mudah lagi bahasa dia, tiap-tiap benda yang dikategorikan harta oleh syarak, syarak benarkan milik. Kalau syarak tak kategorikan harta, maka tak dibenarkan milik. Baik. Yang kedua, pertama,
barang yang boleh dimiliki, iaitu setiap barang yang suci. Yang kedua ialah barang yang tidak boleh dimiliki tetapi dibenarkan untuk diurus. Apa dia? Iaitu barang yang najis. Maka najis ni apa saja najis. Tak kisah asalkan dia najis, maka syarak tak membenarkan untuk kita milik. Maka cara dia tak akan sebut sekejap lagi, iaitu cara dia kena guna akad naqlul yadi. Itu dalam mazhab Syafi'i dia ada naqlul yadi, tak ada mazhab lain. Itu detail mazhab Syafi'i. Sebab tu kalau kita belajar mazhab lain, dia agak kurang bertemu dengan istilah naqlul yadi. Naqlul yad ni dia kalau tak tafsir ataupun terjemah secara literal, dia panggil pindah tangan. Naqlul yadi. Apa makna pindah tangan? Pindah tangan ni merujuk kepada proses perpindahan pengurusan. Dia panggil bukan pindah milik, tetapi pindah kuasa menguruh sahaja, bukan kuasa milik. Syarat tak benarkan untuk dia milik. Itu naqlul yad. Naqlu tu dia panggil pindah. Liyad itu tangan nisbah kepada kuasa. Power apa? Power untuk urus. Itu bahasa moden kita panggil naqlul yad ini, iaitu perpindahan kuasa mengurus. Jadi kita panggil apa? Baja ni hak saya, bukan milik saya lah, kerana syarat tak benar milik. Tapi tak boleh juga, sama konsep dia, curi haram. Sapu benda tak minta pun haram. Walaupun baja tak boleh. Ini tarik lembu dia saja, tarik ayam buat apa? Tarik ayam apa haji banyak ni, bedal lah. Boleh satu mengguni buat balik buah baja pokok rumah kita. Balik buah apa? Jadikan baja bunga kita. Haram. Tetap haram curi. Cuma dia bezalah. Dia bezanya curi benda yang dia panggil benda yang ikhtisas. Najis ni dia bukan benda milik, benda ikhtisas. Maksud benda ikhtisas ni benda yang diikhtisaskan kepada dia, benda yang dibenarkan untuk urus. Maka benda yang dibenarkan untuk urus ini, kalau curi dia lebih ringan. Sama hukum dia haram, tetapi dari segi jenayatnya dia tidak dikenakan hudud. Tak dikenakan hudud, dia lebih ringan. Baik. Yang ketiga ni. Yang ketiga apa dia? Kategori yang ketiga, umum harta benda ni. Yang ketiganya ialah ketiga ni. Barang yang tidak sah dimiliki dan tidak sah diurus. Ada juga. Ni sangat jarang kita dengar dalam mazhab kita sendiri pun, sebab kita dah jarang belajar muamalat mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia beza. Mazhab lain boleh. Mazhab Hanafi dia lebih simple, lebih mudah. Mazhab kita ni dia ada kategori ketiga. Ada rupanya kategori ketiga, barang yang syarat tak benar kita milik dan tak benar untuk urus. Kalau baja, tahi dan benda najis, benar juga untuk urus. Tapi milik saja tak boleh. Ada kategori barang, dia tak banyak. Dia ada 5 je. Yang tak dibenarkan untuk urus dan untuk milik, tak boleh. Tak maknanya kalau kita pegang juga, syarat memaksa kita untuk kita lepaskan benda tu. Sebab kita tak boleh milik, tak boleh urus. Syarat memaksa kita untuk kita lepas benda tu. Apa dia? Ada 5. Ni benda ni dia ada hadis apa nama dia disebut oleh Nabi, iaitu dia panggil al-fawasikhul khamsi ataupun fawasikhul khamsah. Al-fawasikhul khamsi ni dia panggil 5 jenis binatang yang syarak tidak membenarkan untuk kita milik dan untuk kita urus. Tak benarkan. Nak bela tak boleh. Bela tak jadi milik kita, tak jadi hak kita. Boleh siapa ambil pun tak apa. Tapi tak jadi hak dia jugalah, dicuri pun. Apa dia yang pertama? Yang pertamanya ialah burun Raja Wali. Ni. Burun Raja Wali ni dia lebih kurang macam burung lan lah. Mula kitanya burung lan lah. Burung lan tu. Yang keduanya ular. Ular ni dia termasuk akan datang kita akan bincang juga ular ni. Dia termasuk binatang yang tidak ada manfaat. Dan bukan saja binatang tidak ada manfaat, bahkan dia termasuk binatang yang dikhususkan oleh Nabi, yang tidak dibenarkan untuk milik dan untuk urus.
Kalaulah binatang tu tak boleh milik, tapi boleh urus, tak apa. Ni dia tak najis. Bisa dia saja najis. Tapi dia termasuk binatang yang tidak ada manfaat. Kenapa? Kerana berbahaya. Ada binatang yang tidak ada manfaat, berbahaya, tak boleh jual beli. Nak dia juga boleh, nak kelulat. Tapi yang ni tak boleh. Yang ni kalau nak tak boleh. Allah Ta'ala tak benar atau syarak tidak membenarkan untuk urus ular. Yang ketiganya ialah pakrah. Pakrah, tikus. Tikus. Tikus pun tak boleh. Bela tikus, hobi. Hamster tu lain. Cuma kata ulama, hamster tu termasuk juga di dalam kategori tikus. Apabila termasuk dalam kategori tikus, dia termasuk hukum sama dengan tikus. Betul, hamster tu dia spesies tikus. Cumanya yang dia tak sama betul-betul dengan tikus tu, dia jadi, ada setengah ulama kata tak apa tu, sebab dia tak orang panggil tak sama perangai macam tikus. Kan? Dia tikus ni, dia termasuk benda yang keji pada syarak. Maksudnya perangai dia tu jijik pada syarak. Perangai tikus. Perangai dia huduh lah. Memang dia tu dijadikan begitu. Okay, yang keempat ni gagak. Gagak tak boleh jual beli, tak boleh juga nak heboh, nak sedekah, nak keluliak, tak boleh. Dan yang kelima ialah kalbun uqar. Kalbun uqar ni apa dia? Anjing gila. Anjing yang dah kena sawan. Anjing gila. Nak tahu macam mana anjing gila? Pantan jumpa orang, dia akan kejar aja. Ni dia panggil anjing yang dah gila, gila babi. Maka anjing gila ni dia ada dua hukum. Pertamanya bukan sunat, bahkan wajib. Dia panggil anjing yang termasuk binatang yang setengah ulama kata sunat bunuh. Tapi kalau dia bahaya, wajib. Kalau umum aja tak ni orang, sunat bunuh. Apabila termasuk binatang yang sunat bunuh ni, ialah dia panggil kalbun uqar. Yang keduanya, hukum berkaitan dengan milik. Dia tidak dibenarkan milik, tak boleh jual beli. Dan yang keduanya tidak boleh juga diurus. Kalau anjing biasa, tak boleh jual beli. Tapi boleh urus. Maksudnya boleh nak keluliak. Satu soalan, Pak. Kita nak tangkap dia untuk tembak ayam. Anjing ni. Jadi kalau kita umpan dia dengan rangka ayam yang diletak racun, itu je jalan yang boleh. Apakah dibenarkan? Okey. Jadi cara bunuh ni, apabila dia boleh dibunuh, cuma kita nak ambil kira kaifiah bunuh. Baik, cara bunuh yang ditetapkan oleh ulama, cara yang pantas untuk dia mati. Cara pantas untuk mati, sama ada kita pancung dia. Kita pancung dia, kita tembak. Kalau tembak tu cepat mati, okey. Dan kalaulah kita kata bagi benda lain yang cepat mati juga. Kalau racun lambat mati, makruh. Kalau racun cepat mati, pakai terus cium out lah. Tak ada makan lagi. Cium je racun. Inna lillah. Ataupun dah lembek dah cium. Okay. Dia punya kaedah dia mudah. Benda yang dibenarkan untuk kita matikan dia, maka cara nak matikan dia sunat proses dia, sunat proses yang cepat mati. Kalau lambat mati, makruh. Tu. Kan orang duk sengaja seronok sembelih ayam lambat mati, sembelih itik lambat mati. Itu makruh. Dia tak tahu makruh tu. Sunat dapat pahala. Sembelih yang dapat pahalanya, afdalnya, sembelih yang paling cepat mati. Sebab tu kita kena tahu. Sembelih yang keduanya tajam, yang keduanya tempat yang kita nak letak pisau tu, jangan jauh dengan halkum. Sebab apa? Selagi jauh dengan halkum, lagi lambat mati. Kena letak dekat halkum, ataupun atas halkum. Baik, cepat mati. Orang di kampung, dia seronok sembelih itik. Lambat mati terbam. Seronok pakai duk tepuk tangan. Dengan Tok Haji tepuk tangan. Dia kata tengok aku sembelih. Naik terbang balik. Petang balik. Dia kata petang datang sujud mati. Pagi dia sembelih. Itik dia ni ataupun serati dia terbang. Merata pusing kampung. Sambil darah duk menyucur tu. Seronok tengok. Tu makruh. Turun balik. Jumpa tuan dia. Baru mati. Kesian lah.
Memanglah benda tu boleh mati. Ini benda tu boleh makan. Cuma isu dia makruh. Boleh. Lagi panjang. Dia yang ilahi lagi panjang tu lagi lambat mati kalau dia jauhkan dengan halqum ni. Dia boleh asalkan mati je boleh makan. Selagi tak mati tak boleh makan lah. Bangkai. Orang takut tu. Orang potong dia. Jadi dia bukan bangkai lah. Walaupun dia hidup beberapa jam. Selagi dia tak mati tak boleh makan lagi lah. Selagi dia tak mati sebab dia tak nama apa nama ni bangkai lagi. Orang panggil apa? Tak. Dia tak mati. Dia tangkap dia sembelih lagi sekali. Sembelih lagi sekali. Kalau dah sembelih cantik dah tak wajib sembelih lagi sekali dan tak sunat pun. Contoh dia, cuma macam ni. Kalaulah dia tu memang sembelih sekali, lambat mati, memang itu sunat. Kita kena sembelih untuk cepatkan dia mati. Sunat sembelih sekali lagi, maksudnya sembelih sekali lagi tu cari pangkal yang cepat mati. Itu sunat. Putuskan lagi terus. Itu. Itu yang orang perempuan bagi kat orang perempuan sembelih ayam, putus terus lagi. Putus terus. Putus ni ada khilaf ulama. Ada ulama kata makruh putuskan leher. Orang perempuan cuba bagi kat dia. Dia tak confident. Dia kata kalau kan tak putus dua orang ni. Dia senam dia kata dia hantam tekan putus dengan kepala-kepala. Puh kepala lain badan lain. Itu makruh. Tak jadi apa, tak jadi isu lah makan boleh ke tidak, cuma makruh lah. Jadi makruh ni dia tak boleh lah kita kata makruh je, tak boleh. Nak elak benda makruh. Jadi sembelih yang lambat putus pun makruh. Sembelih yang lambat mati pun makruh, dan sembelih putus kepala putus kepala pun makruh juga setengah ulama kata. Saya dulu kecil ni, masa kecil dah tak naik sekolah menengah lagi. Mak ni tak confident bagi kita. Jadi mak dihantam sendiri. Ayah tak ada, dihantam sendiri putus kepala. Tiap kali dihantam ke ayam putus kepala. Tanya mak kenapa putus? Bagi yakin lah dia kata. Dia kata baik putus kepala daripada tak putus dua orang tak boleh makan. Dia kata tak putus dua orang tak boleh makan. Baik putus kepala confirm boleh. Kesian ayam dua-dua. Kepala pun duk gelupur, badan pun gelupur, dua-dua gelupur. Itu dia kata makruh. Sebab apa makruh? Kepala tengok, badan gelupur. Kalau lah kepala dengan sekali dengan badan, tahan lah. Ni tak, kepala asing, badan asing. Kepala duk tengok je lah, badan dia duk gelupur. Jadi ilah tadi tu maknanya diharuskan asalkan benda tu mempercepatkan hati lah. Ya. Cumanya tidak yang tak boleh masuk dalam api. Ya boleh. Yang larangan jelas satu. Jadi apa saja cara, walaupun benda tu sunat dibunuh, tapi cara yang haram dibunuh tak boleh ambil. Tak boleh buat. Contohnya, iaitu menggunakan api tak boleh. Banyak orang buat contohlah. Orang bakar kerengga, bakar lebah, bakar semu dengan api. Tak boleh. Dengan reset tak apalah. Dia mati. Dengan api tak boleh. Itu larangan khusus. Hanyalah Allah Ta'ala saja boleh menggunakan api. Orang lain tak boleh. Baik. Itulah dia tiga jenis kategori baram di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Ada tiga baram. Baran yang sah milik, iaitu satu contoh tiap-tiap benda yang suci. Yang kedua, baran yang tidak benar dimilik, tidak boleh milik tetapi sah diurus. Satu juga contoh, iaitu najis. Kena guna akad nakluliyah. Sekejap lagi kita akan beritahu. Yang ketiganya adalah barang yang tidak sah dimilik dan tidak sah diurus. Ada 5 jenis tadi. Jadi ada khilaf lah di sini. 5 jenis barang ni ada khilaf juga mazhab kita. Mazhab lain tak apa. Mazhab kita je ni duk detail ni. Sebab tu apabila kita berinteraksi dengan orang lain dalam dunia hari ni, kena berhati-hatilah. Kena ingat mazhab ni. Sebab orang hari ni, apabila kita bercakap, sebab dia tak mendetailkan mazhab kita. Dia akan berhujah. Boleh. Dia tak tahu mazhab mana boleh. Dia kata boleh jual beli anjing. Boleh jual beli anjing, dia kata.
cuba tengok dalam kitab. Dia tak boleh. Dia tak tahu kitab mana. Tengok mazhab Syafi'i ke kitab. Asalkan ada kitab je. Tu okey lagi. Hebat lagi. Cuba tengok dah hadis dia tu. Ada. Tu hebat lagi. Itu terus jadi imam mujtahid terus. Tengok hadis, faham terus. Jadi kita walaupun kesemua itu ada hadis, maka kita tengok mazhab kita. Jadi mazhab kita dia agak rigid. Tak boleh 5 jenis tu tak boleh untuk milik, tak boleh untuk urus, iaitu burun geraja wali, ular, tikus, gagak dan juga kalbun uqar, anjing yang gila. Anjing gila ni dia termasuk binatang sunat bunuh dan juga termasuk binatang yang tidak boleh dimiliki dan juga tidak boleh diuruskan. Antara sunat bunuh selain daripada kalbun uqar, dia panggil binatang sunat bunuh. Yang keduanya ialah binatang berbahaya. Walaupun dia tak kacau kita, sunat bunuh. Mana dapat pahala kita bunuh dia. Apa dia binatang berbahaya? Contoh dia lipan, contoh dia kala jengking, contoh dia ular. Ular yang berbahaya. Tak perlu dia kacau kita, dia patuk kita dulu baru nak bunuh. Bunuh sebelum dia patuk. Ini tunggulah dulu. Kok-kok lah dia tak kacau kita. Tunggu, siap. Tunggu kena dulu. Yang ketiga, tadi binatang, tiap-tiap binatang bahaya. Yang ketiga, binatang yang memudaratkan kita. Dia tak berbahaya. Jangan bunuh dia. Ini baru yang betul. Kena guna hujah tadi. Kalau binatang yang memudaratkan kita, boleh bunuh. Selagi dia tak mudarat kita, haram kita bunuh dia. Macam semut. Semut tak boleh bunuh dia. Dia tak mudarat kita. Dia tak kacau. Apabila dia kacau je kita, barulah kita boleh bunuh dia. Ambil spray, ambil reset, bunuh habis. Semua pantan semut masuk rumah dia, spray, mati. Kejut kawan tu. Kawan tu nak masuk tengok je rumah dia, dapur dia. Dia terus ambil spray reset. Kalau dia tahu dah, memang semut ni kacau. Taklah kacau dia. Kacau apa saja harta benda dia, masuk kacau dia lah. Kacau dia, ataupun kacau harta benda dia. Boleh. Boleh bunuh. Kalaulah benda yang dah sunat bunuh, macam binatang berbisa tadi, tak perlu tunggu. Sunat bunuh juga, berapa dah tadi? 3 kan? Yang keempat, apa lagi sunat bunuh? Yang keempat sunat bunuh ialah tikus. Tikus termasuk binatang yang sunat bunuh. Tak perlu tunggu dia, tak perlu tunggu dia kacau. Kalau dia kacau, memang lagi-lagilah kita geram. Tapi ingatlah bunuh itu, jangan kerana nafsu kita lah. Bunuh tu kena hukum. Kenapa bunuh cicak ni? Kenapa bunuh tikus? Habis dapur saya dia selongkar. Dah bunuh tu kenapa? Iyalah dia kacau, habis dapur saya dia selongkar. Bunuh kena hukum sunat. Sunat bunuh. Nak dia kacau dapur saya, lagi saya bunuh. Jadi cara bunuh tu kena betulkan. Yang terakhirnya ialah sunat bunuh ini cicak. Cicak ni tak payah tunggu dia kacau ke, dia berak ke. Tak tunggu dia berak. Setengah kita tu tak apa, dia duduk rumah saya, dia tak berak pun. Bagus cicak saya ni. Cicak tu nak bagi offer kepada dia suruh bunuh, dapat pahala free. Dia sayang nak bunuh cicak. Cuma cara bunuh ni ada cara. Pertama sunat bunuh, yang kedua afdal bunuh. Afdal bunuh ni apa? Cara, kaifiah afdal bunuh. Jadi cicak ni, cara bunuh dia nak paling afdal, buatlah cara macam mana paling cepat mati. Contohnya kita lestip, jatuh tak bergerak langsung, terus mati. Power tu. Terlesip kena atas kepala dia. Ini kena belajar. Nak belajar bidah cicak kena pergi rumah saya. Saya kalau time tak mengajar, dia waktu paling banyak maghrib. Tapi oleh kerana ini penuh Januar, cicak bermaharaja lela. Dulu saya ada free masa lepas maghrib tu, lepas saya semayang maghrib ataupun belum maghrib, ketika tu memang saat itulah dia kemuncak. Dia paki rumah kita. Dia panggil kita tut dia panggil. Lepas maghrib semayang, tengok lampu mana. Cakap 10 ekor 20 ekor tu senyum je. Tapi lama-lama dia makin tak ada lah. Tak boleh lah, tu pemburu. Jadi kena berlatih lah. Kena beli. Saya guna lestik tu. Getah lestik. Tak main getah. Getah apa orang ni. Getah horak ni tak main tu. Getah apa Malaysia tu? Tak, getah yang kita buat lestik. Beli lestik tu kan. Beli lestik 2 tu ke.
Kita guna satu je. Kita ikat muncung dia. Bidah lah. Kena burung mati tu. Jangan kata cicak. Sekali je sekali tarik pakai turun dia tak tempat mengucap. Tak sempat innalillah. Teguh. Tak gelompor pun. Senyap. Bukan senyap tak mati. Memang dia mati dah. Itu cara yang afdal. Ya, afdal. Takat sunat. Buat macam mana puasa dia mati dapat pahala lah. Dapat pahala sunat. Itu antara bunuh yang dapat pahala. Binatang-binatang yang bunuh dapat pahala. Selain daripada tu haram. Haram sonok-sonok. Kita kacau dia, bunuh dia. Jangan kata benda yang ada roh, haram kita kacau tanpa sebab dia. Benda yang tidak ada roh. Ini disebut dia dalam kitab Matla'ul Badrain. Kitab ni pun akan sebut akan datang. Kita akan belajar. Iaitu haram kita berjalan. Berjalan tak ada kerja, kita cabut, repih, rating kayu, pokok-pokok bunga. Tak ada kerja pun, pokok bunga. Kita patahkan. Itu haram. Melainkan yang ada hajat, melainkan yang kata ta'aran ada hajat. Pokok bunga rumah kita, kenapa duduk potong dia? Hajat lah, keperluan. Nak potong pokok bunga, nak cabut rumput. Rumput, kita cabut, kita mesin, tak haram kerana keperluan, hajat. Tapi kalaulah tak ada keperluan, sambil-sambil berjalan, duduk patahkan ranting kayu, duduk, duduk, ambil buah dia, ambil dia punya daun, kuti daun. Tak ada kerja pun, sambil-sambil berjalan. Dia panggil tangan, dia gatak auto. Tak haram. Tak boleh. Orang panggil apa? Tak boleh kita menganiaya tanpa sebab. Nak pula itu bukan harta kita. Kalau harta kita pun tanpa sebab tak boleh, apatah lagi harta orang. Duduk berjalan dalam tanah orang, pergi rumah orang, tengok pokok bunga cantik, patahkan bunga, petik bunga tak apalah, ada hajat, letak di telinga. Tu ada hajat. Kalau tak ada apa-apa pun, bukan tujuan apa, saja nak kutip dia punya daun dia. Tak boleh. Tu. Itu dia punya ketelitian dalam pengurusan harta benda orang. Sampai bukan berinteraksi ataupun bermuamalah dengan makhluk dia panggil. Bermuamalah dengan makhluk. Mancing yang lepas balik tu ada tak? Apa dia? Mancing hobi tu. Lepas tu lepas balik. Tak apa, tak menyakiti dia. Kalau sakit dia, saja seronok aja, sekali sentak sakit dia tu. Bukan nak makan pun. Nak hobi tak boleh. Kata sakit dia tak apa. Jadi dia mancing, dia makan upang kita, tak sakit dia pun. Kalau kebiasaannya sakit sebenarnya kan. Sakit. Kalau sakit dia bukan untuk dimakan, kalau nak ambil bukan untuk dimakan, bukan untuk dijual, saja nak lepas balik tak boleh. Saja-saja tak boleh, haram. Haram menyakiti makhluk. Memang bukan dia kata saya tak menyakiti makhluk orang. Dia kira makhluk orang. Makhluk dia pun tak boleh kalaulah benda dia. Contohlah benda dia sendiri, ayam yang dia bela, burung yang dia bela, saja-saja, tak ada kerja pun. Macam kucing tu, ni kena berhati-hati. Kucing, kita bergurau dengan kucing. Dia kita hobi kita kucing bergurau. Maksudnya kita tampar dia haram. Walaupun bergurau tak boleh. Menggurau yang menyakiti dia tak boleh. Haram. Macam juga anak. Kan? Anak dia, kalau tak ada sebab kita bergurau dia, contoh bergurau je. Kalau ada sebab tak apalah, dibenarkan untuk rotan dia. Dibenarkan untuk tampar dia. Tampar yang orang panggil apa? Yang terlebih lah. Tak ada, saja-saja bergurau je. Lebih tak boleh. Haram. Walaupun kucing kita. Apatah orang. Kan? Kucing orang. Lagilah tak boleh. Ini masuk dalam dosa kecil ke Ustaz? Dosa kecil lah. Dosa kecil. Kalau kait hak orang jadi dosa besar. Dia tak juga. Tengok. Dia ada dosa besar ni, dia panggil list dosa besar, kabair. Kalau sekiranya tak menyakiti orang, ada setengah ulama kata kalau menyakiti orang itu dosa besar. Tak masuk dosa kecil, menyakiti orang. Sama ada menyakiti dengan apa cara sekalipun. Mengumpat itu dah masuk dalam list. Mengumpat tu kenapa dia haram, dosa besar? Dia termasuk ilah yang sebenarnya kalau susu galuh ilah dia adalah menyakiti hati orang. Dosa besar.
Dia menyakiti hati orang ni, ulama sangat jaga. Islam sangat jaga, jangan menyakiti hati orang. Dengan cara apapun. Habis. Okey, kita sambung. Tak habis lagi tadi, khilaf tadi. Lima ni, setengah pendapat kata, dalam mazhab kita, setengah pendapat mengatakan mutlak haram. Mutlak haram, dia ada khilaf. Pendapat mazhab Syafi'i yang kata haram semata-mata haram, tidak ada qaid. Haram milik lima ni tak boleh milik dan tak boleh untuk kita urus, tak boleh bela lah dengan maksudnya. Lima ni tak boleh bela. Tanpa ada qaid apapun, semata-mata tak boleh, haram. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan, tak haram. Maksudnya lima ni kalau kita bela juga tak milik kita, tak menjadi ikhtisas pada kita, tak haram. Itu pendapat lemah lah. Jadi ada khilaf. Jadi pendapat kuat tak boleh. Baik, sambung. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tiada sah jual benda yang kena najis. Ni. Jadi kita tahu dah syarat pertama ni paling penting, benda tu najis, tak boleh jual beli. Benda tu najis. Contoh najis tadi kita sebut ada 4-5 tadi. Kalau benda tu kena najis, boleh dibasuh, boleh disuci, sah jual beli. Tapi kalau benda itu masuk najis, tak boleh dibersihkan. Ni tak boleh. Ni dia nak cerita. Tiada sah jual benda yang kena najis. Yang tak sah tu, yang tu sifat benda kena najis. Kalau benda kena najis boleh bersih, tahi kita, baju kena najis, kasut kena najis, boleh jual. Tapi najis ni, tak sah ni, benda yang kena najis tu jadi macam mana? Yang tiada dapat hendak dibersihkan. Kalau masuk saja najis tak boleh bersih, maka tak sah jual. Bersih tu, jual tu, yang tak sah jual tu, jual secara bersendirian. Bukan jual secara ikutan. Yang akan datang ni dia akan sebut. Kalau benda tu, najis tu jah mengikut sahaja benda yang kita nak jual tu, tu sah walaupun tak boleh bersih. Tu ada pengecualian. Ni dia nak cerita dulu ni, masuk benda yang tak boleh bersih, tak sah jual. Mana contoh? Seperti cuka. Cuka tu sah, tapi tiba-tiba masuk benda lain. Masuk tahi cicak ke dalam tu, masuk darah ke dalam tu, tak boleh bersih. Masuk bangkai ke dalam tu, tak boleh nak bersih. Cuka tadi. Maka tak sah dijual beli cuka. Yang masuk najis yang tidak boleh dibersihkan. Ataupun susu. Masuk susu kita, 1 tom drum susu kita nak jual ni, tiba-tiba jatuh najis dalam tu, nak bertukar susu tadi jadi susu yang mutanajis. Maka sah tak jual susu yang mutanajis ni? Tak sah jual. Kenapa? Kerana dia tak boleh nak bersih. Masuk tu kan kena taut buang dah. Yang ketiga, minyak. Minyak juga tidak sah dijual beli kalaulah masuk najis. Dan cecair yang kena najis. Ini banyak contoh lagi lah. Niga ke, tuak ke, cecair. Apa saja cecair yang masuk najis, maka tidak sah dijual beli. Adapun jika barang yang dijual itu kena najis dan dijual secara ikutan. Ini isu lain. Baik, settle dah benda yang bercampur dengan najis yang tak boleh diasinkan najis tadi, dibersihkan najis tadi, tak sah jual beli. Contoh, dia bagi contoh 3. Cuka, susu, minyak dan cecair. Cecair itu apa? Cecair ni liquid. Apa saja ma'ik, cecair yang masuk najis tak boleh dijual. Kadang-kadang orang dia tak belajar. Air tuak, air nira masuk najis, bangkai, penuh bangkai, dia buang bangkai, dia jual balik. Bangkai apa? Semut mati. Semut mati kan bangkai. Tuak dia ni penuh semut dorong. Mati dah dalam tu, berlapis dah mati. Dia buang atas ni,
Dia kata semut mati duduk atas ni saja. Kan? Duduk atas ni saja, bawah ni tak ada semut. Maka dia buan. Buan mana? Buan semut ni. Maka tak adalah semut ni. Apabila tak ada, boleh jual. Boleh minum. Dia tak nak minum, jual pada orang lain. Jawab dia, kalaulah bangkai itu jatuh bangkai dalam liquid, dalam cairan, dalam ma'ik, maka ma'ik tadi hukum dia sama dengan air. Kalau air itu berubah, maka air itu berubah. Air itu najis, maka najis juga ma'ik. Cuma tengok jenis bangkai lah. Ada bangkai yang tidak menajiskan air. Menajis, kita dah belajar dalam 4 jenis ataupun 4 jenis najis yang dimaafkan. Ada 4 ataupun asal dia ada 3. Kalaulah najis tu menajiskan solat, tak menajiskan air, itu dimaafkan. Dia panggil najis yang dimaafkan dalam air, tak dimaafkan dalam solat. Contoh dia apa? Contoh dianya tiap-tiap bangkai yang jenis darah tidak mengalir sewaktu hidup, apabila mati saja bangkai itu dimaafkan pada air sahaja, tidak dimaafkan pada semayang. Contoh dia semut. Contoh dia semut, contoh dia lalat, contoh dia kelkatu. Tapi ingat, dia ada syarat juga. Kalaulah semut ni banyak dan hancur, mati lama dah, sehingga kita tengok pun kita rasa lain, ketika tu najis. Semut contoh dalam madu ni, memanglah semut ni termasuk najis yang dimaaf pada air. Kalau dia jadi bangkai, kalau dia hidup, tak jadi isu lah. Hidup ni dia hurung penuh kita pun tak apa. Dia duduk berenang dalam air, kita minum pun tak apa. Cuma jangan makan dia je. Sebab dia hidup. Dia bukan bangkai. Kalau dia bangkai, dia jadi najis. Mati maknanya, mati saja semut, dinamakan bangkai. Apabila bangkai, hukumnya najis. Maka adakah dia menajiskan air? Dia najis, tapi dimaafkan. Tetap hukum diri dia najis, cuma dimaafkan air. Maksud apa dimaafkan air? Air itu tidak berubah menjadi muntah najis. Apabila tak berubah jadi muntah najis, air itu boleh digunakan untuk ambil wudu. Boleh digunakan untuk ambil wudu, boleh digunakan untuk mandi wajib, dan boleh digunakan untuk minum, kerana dia tak muntah najis. Cuma syarat dia ulama sebut, dan kitab matlab pun dia akan sebut. Kitab kita ni dia bab air ada sebut. Cuma syarat dianya, sekiranya mati benda tadi, mati dalam kuantiti yang banyak, dan sehingga kita dah tengok tu jadi orang panggil geli gelmeh. Kelantan kata geli gelmeh. Geli. Dah hancur dah. Maka ketika tu dia berubah. Berubah dah. Tak boleh. Macam semut dalam madu yang lama ni. Bertingkat-tingkat dah mati. Bertingkat-tingkat dah mati. Dia panggil mati dalam nikmat. Mati dalam madu. Semut pun mati dalam nikmat. Tak nak keluar. Dapat madu tak nak keluar dia. Lalah bertingkat-tingkat mati. Maka kita tengok geli dah, kita rasa. Ketika geli tu berubah hukum. Jadi najis. Tak boleh. Jangan duk buan, duk minum pula apa najis tadi. Minum pula madu tadi. Baik habis. Okey, masuk pula. Adapun jika barang yang dijual itu kena najis. Yang tadi kita dah tahu syarat pertama ni, barang sah kena suci ataupun najis yang boleh disucikan. Kalaulah najis tak boleh suci dengan cara dibasuh, walaupun boleh disuci dengan berubah, seperti arak, tak sah. Seperti orang panggil apa tu, bangkai, tak sah. Kulit bangkai tak sah. Kenapa? Kerana dia boleh disuci dengan cara disamuk, tak dibenarkan. Itu poin dia. Baik. Adapun jika barang itu dia panggil najis, tapi najis yang dia panggil ittiba, maksudnya najis yang mengikut tempat yang tak kena najis, itu sah dijual. Barang tu, rumah kita nak jual sebiji rumah, tapi ada dinding-dinding ni najis yang tak boleh dibasuh. Kalau kena najis, kita boleh spray tu, orang tak ada menjadi isu apa. Ini campuran dinding itu, ada najis dalam dinding, tak boleh nak buat apa. Sah tak jual rumah? Jawab sah. Kenapa? Kerana dia mengikut tempat yang suci. Kita nak jual tempat suci, tempat yang najis tu dia mengikut. Ini kita akan belajar akan datang. Ada tajuk yang agak
Complicated sedikit, nama dia ialah akad sufqah. Sufqah akan datang. Bai'un sufqah. Adapun jika barang yang dijual itu kena najis dan dijual secara ikutan. Mana contoh dia? Seperti jual tanah yang ada di atasnya, di atas tanah rumah. Rumah tu pula yang diikat batu-batunya dengan pasir yang diambil daripada kolam jamban. Pasir tu diambil daripada orang panggil kolam jamban. Dia ambil daripada jamban, najis. Paling mudahnya kita buat macam ni. Paling mudah tu saya kata. Kita nak bancuh simen, air tidak ada, kita guna air kecing kita. Kan orang bancuh simen dengan air. Air tak ada. Apabila tak ada air, dia spray air dia. Air simen itu bercampur dengan najis. Maka menjadi simen apa? Simen dinding dia ni jadi dinding yang mutanajis. Maka sah dah dia nak jual tanah yang di dalamnya ada najis, ataupun dia nak jual rumah sebiji rumah walaupun tanah tu tak ada kaitan. Rumah sebiji rumah yang dindingnya najis. Jawab dia sah. Sah jualan tanah itu. Kalau jual tanah, kalau nak jual rumah, samalah. Kerana najisnya itu mengikut barang lain yang suci. Kita nak jual tempat suci. Jadi jangan niat nak jual tempat yang najis tu. Tempat najis tu dia follow je. Dia mengikut tempat yang suci. Jadi akad itu berlaku atas yang suci dan najis itu ikut sama secara berpindah tangan sahaja. Keadaan semacam itu tak dapat hendak dielak. Jadi situasi ini tak dapat dielak. Jadi kita akad yang suci, yang tak suci itu dia hanya ikut dan berlaku di atas dia panggil naqlul yadi. Naqlul yadi. Macam orang jual kandang lembu lah. Kandang tu okey, cantik, tapi di dalam kandang itu dengan najis-najis. Sebab lantai kandang tu kan memang penuh dengan najis. Cuma lantai itu dia boleh dibersihkan. Tu tak jadi isu. Boleh dibersihkan bermakna kita menjual kandang yang mutanajis yang boleh dibersihkan dengan basuh. Boleh dibersih dengan cara basuh. Katakanlah tak boleh bersih dengan cara basuh. Kenapa? Dalam simen itu pun ada najis. Basuh pun tak boleh. Maka boleh sah juga akad. Kenapa? Kerana termasuk kita akad tempat yang suci, tempat yang najis, dinding dia itu termasuk follow ataupun mengikut tempat yang suci. Seperti ini juga hukum menjual sahaya. Ini sama juga. Tadi hukum jual beli tanah yang ada di dalamnya, dalam tanah itu, ada dalam tanah itu najis. Ada dalam tanah najis ni, kita hari ni, contoh yang dia buat ini, rumah yang ada di atas tanah tu najis. Ada orang dulu, contoh orang dulu, dia kata nak jual tanah. Dalam tanah ni penuh najis. Dia kata macam mana sah nak jual tanah ni? Dia kata apa kena-mengena pula. Dalam tanah ni penuh najis. Kok mana jadi najis dalam tanah? Melabur hari-hari, jamban tidak ada. Tak ada jamban. Jamban dia, jamban bergerak, tandah bergerak. Bawa cangkul ke mana saja. Dalam kebun dia ni cangkul 2 inci, maka dia hantam. Nak berak pula petang ni, pergilah cari jeruk mana-mana tempat, cangkul dalam 2 inci, dia melabur, invest. Maka bukan ada najis. Betul juga pertanyaan dia. Jawab dia kata tanah ni saya nak jual tapi penuh najis dalam ni. Sah jawab dia. Duduk atas pun sah, duduk dalam tak ambil kira, duduk dalam. Kita duduk atas ni pun sah. Dia tak cerita dalam, dia cerita atas. Tapi nak ceritanya orang ni, apabila dia tanya tu, minda dia, dalamnya minda dia. Bukan futuristik.
Bukan ke depan, ke dalam minda dia. Dia nampak sampai dalam minda dia. Elok lah tu. Baik. Seperti ini juga. Ini contoh. Hukum menjual sahaya. Tu menjual saya. Menjual saya yang ada pada badan saya tu cap yang dicucuk dengan jarum. Darah yang dicucuk tadi jadi hitam. Apa pula ni nak cerita ni? Tatu boleh nak cerita. Tattoo kan? Tatu tu. Bahasa mudah kitanya tatu. Ni proses nak jadi tatu. Dari kita lama, dia tak akan sebut tatu. Inilah cara dia. Dia akan sebut cap. Yang dicucuk dengan jarum, darahnya jadi hitam. Dan berupa macam-macam gambar. Tatu tadi. Ada gambar orang, gambar binatang, gambar harimau, gambar diri dia pun ada. Gambar bini dia apa. Gambar anak dia ada. Macam-macam gambar. Ikut dia nak buat gambar apa. Bermacam-macam gambar. Jawab bagi apa nama ni hukum menjual sahaya yang ada badan cap tu sahlah dijual dan najis tatu itu secara mengikut saja. Tatu tu dia najis. Sah sekiranya ada di badan dia tatu, maka sah jual itu mengikut akad. Yang kita akad itu adalah tempat yang yang tak najis, tempat yang suci, maka yang najis itu hanya mengikut. Termasuklah di dalam golongan ini. Habis, ini solusi. Apa cara untuk kita dapatkan benda yang najis? Kita nak juga gading gajah, kita nak kita nak milik juga tembuni gajah, kita nak gigi buaya, nak bisa ular. Hari ni pelik-pelik orang jual bisa ular, kumpul bisa ular untuk ubat. Bisa ular, air mata harimau. Harimau menangis dah dapat dah. Lepas harimau menangis, air mata pula tak ada. Air mata buaya, semua menjarak. Air mata buaya. Air mata orang yang tak jadi. Air mata buaya, mujarak. Air mata harimau. Harimau menangis. Nak air mata dia tu. Banyak. Peluh kuda, mujarak. Kuda tak apa. Kuda tak menjadi isu. Sebab dia binatang yang boleh dimakan. Peluh dia tu mujarak. Untuk ubat saraf. Kalau orang sakit lenguh badan, naik kuda. Apabila naik kuda, dia berpeluh. Kuda tadi berpeluh di celah-celah dia punya kelipatan kan. Celah-celah paha dia tu, kita ambil je peluh dia tu, kita bubuh di pinggan. Bubuh di pinggan kita, tempat sakit pinggan. Kalau tempat lengah-lengah badan kat mana, bubuh je. Sebab itu antara rahsia kenapa kita bagus naik kuda. Rahsia kuda ini adalah membantu otot kita dan sistem saraf kita. Jalan dia membantu memperkuatkan sistem saraf dan juga otot-otot kita. Nak beli kuda lah, mahal kuda. Badan lain macam. Badan dia tegak. Sama je. Perempuan lain macam. Lagi lain macam. Kena terajang dia, mampu kita. Mau tak mampu. Dia punya tulang dia tu, power. Dia sistem otot dia cantik. Dia tak sama kita main gym. Main gym ni memaksa kita cantik. Lepas tu anak-anak muda kita ajar, macam budak pondok kan. Tak mula lagi kan. Kita tak ajar dia pergi di gym nak cantikkan badan. Dia cantik papin dia. Papin 50 sehari, 100 hari badan akan jadi cantik. Nak sado tak perlu pergi di gym pun. Sebab sistem badan kita. Kalau dia tak nak latihan berenang. Dia cantik sekali berenang lah. Kita tak sempat berenang kan. Berenang tak sempat. Kita guna papin. Sebab papin ni kita nak nak kuatkan otot kita sini dan juga dada kita. Sebab apa? Sebab rongga kita, dia kena jaga kita ni nak bagi cantik, kita nak kena jaga sistem pernafasan. Sistem pernafasan kita. Ni orang ada masalah jantung, masalah kolesterol, masalah asma, problem dia adalah sistem pernafasan. Jadi salah satu cara untuk kita cantikkan pernafasan ni selain daripada pemakanan lah. Pemakanan tu memang dia asah lah 80%.
80% pemakanan, 20% je exercise ni. Maksud exercise tak kira lah papin ke, berjalan ke. Nabi ni dia antara orang yang banyak berjalan. Dan berjalan Nabi disebut oleh para ulama, berjalan yang agak cepat tapi bukan perlahan, sederhana dia berjalan. Tu dia punya otot kita ada 300, ilmu falak mengatakan manusia ada 360 sendi dan tulang. Tu dia punya, ini ikut ilmu falak. Maka sendi dan tulang kita ini dia perlu bergerak. Sebab tu dia kena ada exercise, dia tak boleh duduk. Sebab tu kita hari ni, salah satu penyumban kepada sakit kita ialah duduk lama. Bayangkan kita kerja 8 jam, duduk. 3 jam, duduk. Nak boleh ke break, lunch kan? Berapa jam ke duduk. Sebab tu seeloknya, nak jaga sistem sendi, tulang kita, saraf kita, kita duduk jangan lebih daripada 1 jam. 1 jam bangun. Walaupun duduk dalam ofis kita, bangun berjalan, tengok staff kita, tengok kawan-kawan kita, hai. Duduk balik. Duduk balik, dia tak boleh lebih. Itu dia punya, orang panggil fitrah, keperluan badan, perlu bergerak. Jangan lama lebih pada sejam. Kalau kita tidur lain. Kita tak tidur, kita duduk. Dah lah kita duduk tak ikut tak ikut dia punya step dia. Kita duduk kadang-kadang bongkok. Posture badan. Kadang-kadang kita duduk macam tu. Duduk yang sebenar adalah tegak. Sebab jaga tulang belakang. Kita kena tegakkan. Dan posisi kita. Tegak. Macam tu. Kadang-kadang kita bongkok. Nak main dengan komputer kan. Komputer ni ikut rentak komputer. Macam tu. Dah lah dua-dua. Ni pun tunduk, kepala tunduk. Berapa jam kita tunduk macam tu. Itu posture badan kita memang agak tak sihat. Jadi kita tak sempat nak berenang. Paping je lah. Boleh ajar anak-anak kita paping. Kalau tak biasa paping 50 out lah. Umur 50 tak boleh paping dah. Tapi kalau kita paping daripada muda, umur 60-70 senyum je paping 50 sebab umur muda dulu kita dah boleh 100. Saya dulu 100 biasa je. Sebelah tangan je 100. Kawan saya jangan kata sebelah tangan ni. Itu saya tak boleh buat lah. Ni badan dia. Badan 50 kilo je. Ni, dipakai ni. Kan Jackie Chan. Bruce Lee. Ni cantik sebenarnya. Tu sistem. Ulama dulu kalau di pondok, antara benda yang dia ambil berat selain daripada ilmu, sistem pertahanan diri. Sebab tu Nabi orang yang pakar dalam bidang pertahanan diri. Nabi dia orang juara wrestling. Wrestling tu Kinanah, orang jaguh Mekah terkenal kan. Nabi boleh kalahkan. Baik, habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Panjang hilang kita. Habis seperti termasuk dalam golongan ini, apa dia solusi dia? Jawab dia, solusi dia, kita tak boleh guna akad jual beli, tapi kita kena naqluliyah. Ada 3 tadi. Kategori secara umum, harta ataupun barang dalam mazhab Syafi'i ada 3. Maka 3 itu dia ada akad yang tertentu. Yang pertama, barang yang sah milik. Barang yang sah milik ini, maka akad dia akad apa? Akad baik. Akdul baik. Akad jual beli. Sebab ini untuk barang yang sah dimilik. Okey, yang kedua, ini untuk barang yang tidak sah milik. Barang yang tidak sah milik tetapi dibenarkan urus. Dia dibenarkan urus. Barang yang tidak sah milik, ataupun ni bahasa ringkas lah, tak sah dimiliki tapi sah diurus, ataupun dihandle bahasa Inggeris pula. Diurus lah kan, diurus. Dia dah bahasa tua, kita nak modern kan. Bahasa tua dia panggil barang yang sah dikuasai. Yang lagi tak faham. Boleh ditakbir. Okey. Disah, diurus takbir ataupun ditakbir. Ditadbir. Takbir urus. Kan bahasa kita. Bahasa tua dia panggil barang yang sah dikuasai. Tu lagi ya. Kuasai macam mana tu? Tu bahasa tua. Kita kena mudahkan dia. Sebab tu kita antara
kemahiran yang perlu ada pada kita pendakwah, kena menguasai bahasa muda. Kalau kita belajar kitab tua lah. Yang menjadi payah nak faham, kitab pun tua, dengan dia tua. Orang pun jaga tua. Muda lagi. Tengok umur, 20-an baru. Oh, dia baca kitab tua. Tuanya dia. Tengok, Dik, umur apa, Dik? Baru 25 sah. Oh, baru 25. Kenapa bahasa zaman tua? Dia kata dah kitab lama. Kitab itu bahasa lama. Tapi nak menyampaikan audit kita. Ini jemaah kita ni muda. Jemaah kita zaman ni, zaman milenium, zaman TikTok. Takkan nak bawa pakai zaman 60-an dulu. Zaman orang tak kenal TikTok tu. Jadi ini penting. Jadi kalau kita tanya orang tua, apa dia kuasai? Kuasailah. Dia tak boleh terjemah. Kuasai itu maksudnya barang yang tidak sah milik dan sah ditarbih. Ini tidak boleh diangkat jual belian, tak boleh. Apa dia? Alternatif kita kena guna nama dia lah aqdun naqlun yadi. Ini istilah ni kena hafal. Naqlul yadi. Tak boleh jual beli. Barang yang tidak sah milik dan sah ditarbih ni apa dia? Najis. Contoh najis. Dia banyak lagi. Ni kita baru belajar najis. Kita dah bilang dulu hampir ada 5 ke 6. Dia tu barang ikhtisas kan? Barang ikhtisas. Kita akan belajar akan datang. Barang ikhtisas ni maksudnya barang ikhtisas ni barang bukan milik kita. Barang itu dibenarkan untuk kita urus. Dipanggil, itu hak kita bukan milik kita. Dia banyak. Contoh dia, najis. Sebab apa kita belajar satu contoh aja? Sebab dia relate dengan akad nakluliyah. Maka kita tak boleh milik najis dan kita tak boleh akad jual beli. Kenapa? Kerana jual beli ni salah satu akad yang digunakan untuk kita pindah milik. Ni kena ingat tujuan. Kalau orang tanya, kenapa guna jual beli? Sebab jual beli salah satu akad yang disediakan oleh syarak untuk apa? Proses perpindahan milik. Sebab itulah penting kita nak kena tahu tujuan. Kalau kita tak nak jual beli, kita boleh pilih akad lain. Contohlah kita kata, kita tak nak jual beli tapi kita pilih akad hebah. Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa? Tujuan yang sama. Saya sengaja tak nak jual beli, tapi saya nak hebah. Walaupun boleh saya nak akad jual beli. Tapi saya tak nak pilih jual beli, saya pilih hebah. Kalau orang tak tahu, tak belajar secara detail, dia akan pelik. Dia katakan benda ni kena jual. Tak, saya tak nak jual. Memang benda ni kena jual, saya tak nak jual. Saya nak hebah je benda ni. Tapi you kena hebah kat saya, balik duit. Saya hebah buku ni, you hebah duit kat saya. Boleh? Boleh. Sebab dia tak nak guna jual beli. Kenapa boleh? Sebab tujuan hebah juga merupakan salah satu akad yang disediakan oleh syarak untuk proses pertukaran milik. Proses nak tukar milik. Cuma hebah yang sebenar, pemberian pertukaran milik secara percuma. Tak perlu bayar. Itu sebenarnya. Tapi apabila kita belajar detail, kita boleh guna juga untuk hebah. Salin hebah menhebah. Kita kena deal lah dengan dia. Asalnya hebah saja ni memang beri tanpa beri balik. Tapi kita kena buat konsep salin hebah menhebah. Beyuk hebah kat saya kitab beyuk, saya hebah duit RM10. Boleh? Boleh. Tu dipanggil hebah, salin hebah menhebah. Maka di sini nakluliyah ini dia khusus untuk barang yang tak boleh dimiliki. Tak boleh. Jadi kena guna naklul. Nakluliyat ni ingat, bukan akad nakluliyat kita nak guna, ini bayuk nakluliyat kepada bayuk. Bukan. Setengah orang dia faham macam tu. Tidak. Nakluliyat ni nama, terma. Nakluliyat ni apa dia? Pindah kuasa mengurus. Naklul ni pindah, yadi ni tangan. Tangan ni simbol kepada apa? Kepada kuasa yang syarak berikan untuk dia urus. Maka kita nak guna akad apa? Ni kena. Akad yang kita boleh guna ialah hebah. Tapi ingat di sini, kena tahu kunci. Hebah di sini bukan hebah hakiki. Dalam kitab Arab disebut hebah bermakna naqlul yadi. Hebah dengan apa dia? Dengan tujuan untuk pindah milik, bukan hebah hakiki. Kalau hebah hakiki, dia pindah milik. Dan di sini bukan pindah milik. Tu kena ingat. Ada orang kata, dia bertemu dalam kitab I'anatul Talibin, dia solusinya hebah.
dia pepahan heboh ni. Heboh pindah milik. Tu dia tak betul-betul faham. Dia dah faham tapi tak betul-betul faham. Dia panggil baru acah-acah baru. Acah-acah faham baru. Jadi dia hanya berpindah tuan urus. Pindah urus. Cuma cara nak pindah kena guna term. Term apa? Heboh. Jadi cara begini. Okey, tokai jual baja. Jual baja apa pun tak kisahlah. Baja pokok ke baja apa tapi najis. Maka kita cakap kat tuan urus tu, tuan baja ni, bos, saya bagi RM5 ni heboh kat you untuk pindah milik. Bukan heboh pindah milik, saya heboh kat you ni untuk pindah kuasa urus. Macam tu. Bukan heboh pindah milik, tidak. Kerana baja tidak dibenarkan milik oleh syarak. Baik, settle. Tu solusi dia kata apa? Termasuk di dalam golongan ini sedekah, heboh atau wasiat dengan mata benda yang ada najis, hukumnya sah secara pindah tangan sahaja. Tak boleh buat cara lain. Tidak sah cara memilik akan dia akan najis. Tak sah milik akan najis. Hanya sah pindah milik, pindah kuasa menguruh sahaja. Baik. Sebelum kita nak masuk kedua, kalau tak sempat kedua, kita akan sambung bulan depan. Kita bagi, ini isu tambahan. Isu tambahan. Sebab kedua tu kita nak masuk antara topik penting juga, iaitu barang yang ada manfaat. Di sini ni baru kita akan bincang mungkin minggu depan lah. Bulan depan. Kenapa tak sah jual beli kucing? Kan orang jual beli hobi kucing, jual beli hamster, jual beli apa lagi, barang-barang hobi. Apa dah? Binatang apa? Cicak tokek. Cicak tokek. Macam-macam sekarang ni kan. Okey, hujah dia dalam mazhab Syafi'i. Hujah dia benda itu tidak ada manfaat. Itu akan datang mungkin bulan depan. Bulan ni saya nak sebut isu ikhtisar satu lagi. Hujah dia kata kan benda ni hobi. Dia pakai guna otak je. Ular saya beli, hobi, membeli ular, bela. Lepas tu pula ada orang sekarang ni bela musang pun ada. Bela ni mudah lah ni. Tak perlu masuk, tak perlu duduk dalam hutan. Saya dulu ada sampai hari ni mak saya dihijrah ke dalam kawasan hutan pedalaman, jauh daripada jarak orang. Memang sekitar rumah saya tu sampai hari ni pun ada lagi Cik B. Kita panggil Cik B, khinzir. Babi tu huduh sangat panggil kan. Dah orang lain ni tak suka panggil babi. Panggil apa? Buruk sangat dia tak. Dah babi tu buruk nak panggil apa? Dia tertukarlah khinzir. Orang Arab marah panggil khinzir. Dia bukan bahasa dia. Tak feel lah. Dia khinzir kan tak rasa buruk. Orang Arab marah panggil khinzir. Macam kita panggil babi lah. Panggil tukar panggil Cik B. Sampai hari ni ada. Kalau malam tu, kalau malam musim dia ni, dia datang. Bawa tepi-tepi rumah. Jadi musam biasa sangat. Beruan, musang, harimau je tak sempat dengan saya. Zaman nenek saya sempat. Jadi hari ni benda-benda macam ni tak perlu masuk hutan dah. Duduk di belakang rumah kita. Musang pun ada, rumah ular pun ada, orang bela. Jadi hobi. Apa dah dunia akhir zaman. Tapi isu kitanya membeli benda-benda itu tidak sah. Dia milik tu tak sah dan dia bagi duit yang diambil oleh penjual itu juga tidak sah. Itu bahaya. Itu akan datang. Biar hari ni kita nak tutup dengan yang ni dah settle, cuma info tambahan sikit lagi. Okey, settle dah akad baik. Barang yang tidak sah milik kita kena akad naqluliyat. Jadi naqluliyat tadi apa dia? Baja, kita naqluliyat gading gajah, kuku, panggil apa tu, gigi buaya. Naqluliyat gigi buaya. Boleh pakai naqluliyat. Cuma saya nak sebutnya ialah info tambahan berkaitan dengan barang yang berhak ke atas kita. Di dalam mazhab Imam Syafi'i dia ada barang milik, ini barang yang sah dimilik. Ini barang yang tidak sah. Ini nombor satu, barang yang sah dimilik. Barang yang sah dimilik dipanggil barang milik kita. Ada lagi barang yang tidak sah milik. Bukan milik dia. Tetapi
orang panggil ikhtisas kepada dia. Ikhtisas ni mana? Berhak untuk diurus. Maka kita nak senarai selain daripada najis, ada beberapa barang ikhtisas. Oh, Arsyad kena buat Arsyad. Dia je jadi. Dia buat licin elok ni. Dia kuat, dia orang muda kan, dia tekan power. Okey. Dia ada barang ikhtisas. Barang ikhtisas ni banyaklah kalau kita duduk di kampung. Yang jadi agak bahaya kalau kita tak tahu. Haram. Walaupun dia ikhtisas, tapi haram kita ambil. Pertamanya najis. Akan datang kita akan sebut sekali lagi. Hari ini nak sebut secara, orang panggil apa, secara langsung saja, secara pitah lalu saja. Akan datang ni kita akan sebut, kita ulang balik. Dia ada beberapa barang ikhtisas. Yang praktikalnya orang duduk di kampung lah. Barang ikhtisas ni. Banyak kes berlaku, dia hantar barang orang. Walaupun barang orang tu bukan milik, tapi ikhtisas, haram juga. Macam dia ambil ikan dalam kolam orang. Ataupun ikan dalam sungai, dan sungai itu milik dalam tanah orang. Tak boleh. Melainkan sungai yang digezetkan oleh kerajaan. Itu tak apa. Macam sungai-sungai yang umum, belakang rumah kita kan sungai, tapi meretasi tanah orang. Walaupun meretasi tanah orang, sungai itu telah digezet oleh kerajaan, milik kerajaan. Maka tak jadi milik tuan tanah. Ini kita duk bincang ni isu anak sungai yang menhala dalam tanah orang. Kita beli tanah mana-mana, bukit mana-mana. Dalam tanah kita tu memang ada anak sungai mengalir. Maka batu-batu tepi sungai ikhtisas pada kita. Dan air dalam sungai ikhtisas pada kita. Ikan dalam sungai ikhtisas pada kita. Bukan milik kita. Ikhtisas. Ikhtisas tu maknanya berhak atas kita. Haram orang naik ceroboh tanah kita, walaupun dia tak beritahu kita, dia ceroboh, dia masuk ambil batu tanah kita, buat batu nisan. Nak buat batu nisan. Buat batu nisan jual lah. Bukan buat batu nisan untuk dia. Batu nisan untuk dia, dia tak sedia lagi batu nisan untuk dia. Dia sedia batu nisan untuk orang lain ya. Apa tu dia ambil ikan, mancing. Mati di kolam orang, haram. Kenapa? Kerana itu ikhtisas bagi orang. Bukan milik dia, tapi ikhtisas. Baik, kita tengok. Ya. Ya. So, dia bebas. Tapi dia pergi dalam tanah orang, ikhtisas bagi kita, bukan milik kita. Ikhtisas. Maksud ikhtisas tu, oleh kerana time itu dia datang masuk dalam tanah kita, maka jadi ikhtisas bagi kita. Bukan milik kita, ikhtisas. Milik kita kena tangkap dulu. Ini tak tangkap lagi. Walaupun kita tak tangkap, oleh kerana dia berada dalam border kita, tanah kita, maka dia ikhtisas pada kita. Orang lain nak mancing, kena minta izin. Melainkan ikan yang sama, dia menyeberang ke tanah orang lain pula. Jadi ikhtisas orang lain pula. Sama juga di laut. Laut ini kalau kita belajar undang-undang laut, undang-undang maritim, dia ada batu nautika dia. Jadi dia ada sempadan laut di antara negara kita dengan negara orang lain. Jadi apabila perairan kita, dalam perairan kita itu menjadi ikhtisas kepada negara kita. Sebab itu rakyat Malaysia bebas untuk memancing di mana-mana laut. Sebab laut termasuk mubah. Termasuk harta yang mubah yang tidak menjadi milik sesiapa. Hanya kerajaan punya. Tetapi kalau perairan orang lain, tak boleh ceroboh. Ikan itu juga termasuk ikhtisas bagi negara dia. Sebab itu undang-undang maritim pun, dia tak benarkan ceroboh border, melepasi border perairan negara lain. Contoh Malaysia. Apabila ceroboh je perairan kita, nelayan itu tidak dibenarkan, kena tangkap. Itu yang antara fungsi geng polis maritim tu. Jadi ikhtisas bagi negara kita. Okey, antara contoh ikhtisas, pertama najis, yang kedua najis ni. Yang keduanya kulit bangkai. Kulit bangkai yang belum disamak. Belum disamak.
Samuk ni dia khusus untuk bangkai je. Bukan samuk babi dah. Itu sama je. Itu basuh. Najis mughalazah. Yang ketiga, najis kulit bangkai yang belum disamuk. Yang ketiganya ialah madu, lebah. Madu lebah atas pokok. Pokok milik kita. Pokok milik persendirian. Milik individu lah. Okey, madu lebah. Madu lebah ni, kalau madu itu hinggap di atas dalam tanah kita, maka madu yang ada atas pokok, yang belum kita ambil lagi, itu dia panggil ikhtisas. Baik. Saya lupa nak buat. Ikhtisas ni, tulisan tak cantik. Sad ikhtisas. Ini dia panggil harta ikhtisas. Dalam bahasa kita, dia panggil harta yang menjadi pengelolaan kita, bukan milik. Dalam bahasa Arab, bahasa muamalah ni. Jadi kena ingat istilah muamalah lah. Jadi kita tahu dah ini dia punya harta yang berhak kata kita untuk urus. Dia tak guna milik, berhak. Okey, yang ketempatnya dia banyak. Saya senarai sekali empatnya ikan tadi. Ikan dalam kolam atau sungai lah. Kolam atau sungai. Tanah milik kita. Tanah milik individu. Okey, ikan dalam kolam atau sungai, tanah milik kita. Okey, ni antara yang jadi isunya ialah dua ni, madu lebah. Geng geng pemburu madu. Dia main hantam je. Dia tahu dah tanah tu tanah jiran ke, dia tahu dah tanah milik siapa. Apabila dia jumpa je madu, dia tak beritahu tuan tanah, maka dia rembat dia. Haram. Kenapa? Kerana tanah lebah itu parking dalam tanah milik individu. Maka menjadi ikhtisas kepada individu tersebut dan kita ambil tanpa minta izin, haram. Cuma dia tak termasuk, haram itu dia lebih rendah daripada milik. Itu je. Dia tak termasuk merampas. Tak sama dengan hukum haram merampas milik orang, tak sama. Tapi nak cerita haram juga. Walaupun tak sama dengan merampas, tetap tak boleh buat, haram. Elakkan daripada syubhah. Duk jual pula madu lebah tu. Orang sapu orang jual. Tapi sebab tu kita kata sapu hak orang. Bukan sapu milik orang lain. Kita ni Melayu kan, kita tak puas hati. Hak milik terus. Apa dia ni? Ini hak milik saya. Dia ada. Kalau benda tak menjadi milik, jangan kata hak milik, hak dia saja. Baik, apa lagi contoh? Okey. Kulat yang tumbuh dalam tanah orang. Sama je. Kulat yang tumbuh dalam tanah orang naik di atas kayu. Kulat kan dia naik atas kayu, pelepah kayu orang, milik dia, ikhtisas bagi dia. Sebab tu saya kata contoh banyak. Cuma ni kita senarai sebahagian dia. Contoh banyak. Kalaulah pokok-pokok kayu yang tumbuh dalam tanah dia, tu milik dia. Pokok-pokok kayu yang naik dalam tanah dia. Pokok kayu yang tumbuh ataupun naik dalam tanah dia, walaupun bukan dia tanam, tapi dia naik sendiri. Bukan biji benih orang. Biji benih orang punya owner biji benih tu lah. Ni dia memang tumbuh sendiri. Tepung burung bawa tumbuh, tepung angin tumbuh, dijirin dalam pokok dia, pokok kayu dalam tanah dia. Itu milik dia. Tak boleh kita pergi kutip ulang. Orang Kelantan ni dia nak buat nasi kerabu, dia bedah orang aja. Nasi kerabu kena banyak ulam. Kutip ulam
Nama dia serai. Kalau nak betul-betul sedap cik kabu, kena ada serai. Bukan serai wangi. Ulam tu nama dia serai kan? Serai kayu. Dia main bedah je. Masuk kebun orang. Belakang rumah. Masuk kebun orang, bawa keluar lah satu plastik bag. Macam-macam plastik ada, macam-macam ulam ada. Banyak ulam. Kat mana? Tu dalam apa nama ni, tanah haji. Sedap bedah orang. Cerah. Tu cerah masa depan sungguh tu. Tu panggil cerah masa depan. Mengaji Muamalat tak mau, tak mengaji. Lepas tu dia rasa hebat dah. Tak mengaji Muamalat ni memang seronok bedal orang. Rembak orang senyum. Sebab dia tak tahu. Macam mana kalau kita contoh kita tanam dalam tanah kita, daun apa nama tu, katalah sirih lah, ataupun daun yang kita buat gula darat tu, Kari. Bukan? kan, kari yang macam daun sirih tu, kado. Itu mengayap ke tanah sebelah. Kadok tu panggil kadok naik junjung. Boleh ke yang ke tanah sebelah tu, kita declare kita punya juga, walaupun daripada tanah kita asalnya, tapi dia dah mengayap pergi ke tanah sebelah orang. Ya. Ini pun orang Melayu jadi isu ni, dia keliru ni. Okey, dia mudah je formula dia. Orang Melayu dia ambil begini, formula orang Melayu. Hak mana masuk dari tanah saya punya. Pokok duk belah jiran, julai belah saya, itu saya punya. Boleh ambil, tak minta izin pun. Itu dia punya undang-undang dia sendiri. Yang undang-undang sebenarnya, dia ini formula dalam kitab Matlaq, dia kita akan belajar. Formula dia mudah. Owner ataupun pemilik kepada pokok itu, jadi buah dan dahan ini dia kena tengok pokok. Maksud apa? Maksud siapa tuan pokok tu. Jadi pokok tu milik siapa? Kalau pokok tu milik jiran, maka pokok buah yang di belah kita, julai dahan yang belah kita tetap milik dia. Kenapa? Kerana julai, buah, ranting, segalanya dia mengikut pokok. Walaupun dia masuk di dalam kita ni, semua pokok duduk belah kita. Umi je belah jiran. Dia tak nak belah jiran ni, dia tak nak naik. Dia nak duduk umi je. Tapi dia dia berkenan buah semua pokok duduk kat kita. Ada. Tu berkat tau. Buah pun tak nak duduk kat apa nama tuan dia. Jadi adakah jadi milik kita? Tak. Tetap dia akan jadi milik tuan pada pokok. Apa yang kita milik? Kita tak milik apa pun. Daun yang gugur, kena tuan report kat tuan. Ni daun dia, bukan daun saya. Dia suruh tuan datang sapu. Bukan milik kita. Tuan suruh dia datang sapu. Dia tak nak sapu, baru kita kena sapu. Cuma kita berhak apa? Berhak potong, teban. Kenapa? Kerana dia masuk dalam kawasan kita. Kita boleh teban, kita boleh kerak pokok tadi, tapi kita tetap tak boleh ambil. Jangan kerak-kerak ambil buah, kutip masuk dah. Dah lah kerak. Buah ni pula dia kata hak kita dah, kita kerak dah. Tak, dahan pun tak boleh ambil. Dahan yang gugur hasil kita kerak, tak boleh ambil. Itu milik orang. Dahan milik orang, pokok milik orang, daun milik orang, buah milik orang. Lempar milik alik dia. Kerana bolehkan saya punya. Tak boleh lempar, jangan marah pula tuan. Dia kata potong aku punya, lempar mari sini. Betul lah. Yang kau punya, takkan aku nak bakar. Bakar harta orang haram. Tak boleh bakar. Kos potong ni dah dia tak nak potong sendiri, patut dia lah. Kita kena report kat dia, dia lah kena potong. Dia tak nak potong. Dia tak nak potong, kita yang kena potong. Patutnya dia yang potong. Mana kos kena tutup dengan dia. Dia tak nak bayar. Tak nak bayar, tak apa. Aku ambil buah. Ganti rugi. Dia yang kena. Tak tahu hukum. Tak tahu hukum duk berkelahi. Kelahi apa? Buah aku punya. Sebab duk masuk alik aku. Tuan kata, mana boleh? Aku tanam pokok, aku punya. Kita kata, tak. Engkau kerja tanam. Tak jaga pun. Dahan sampai alik aku. Jadi dahan yang aku punya. Sampai ke bila-bila tak selesai. Kenapa tak selesai? Kerana tak mengaji muamalat. Nak selesai mudah aja. Panggil dia. Datang di irsas. Ini mengaji muamalat tak nak. Kira nak menanam aja. Menanam tak tahu hukum. Main bedal je tanam. Tanam pun ada hukum. Macam mana sunat tanam? Maksud sunat ni, apa niat kita tanam tu? Jadi tanam pokok ke tanam apa ke, kita kena niat.
Ada niat. Supaya jariah mengalir selepas kita mati. Apa yang ulama ajar tanam ni, niat tanam pokok ni? Tanam pokok niat ni untuk memberi manfaat kepada manusia dan semua makhluk. Apabila lah, manfaat apa? Manfaat buah, manfaat berteduh. Orang berteduh di pokok yang kita tanam dapat pahala apabila kita mati. Apa lagi? Burung datang hinggap, datang parking sekejap ya, makan buah. Marah kita, marah apa? Dan kita niat dah nak bagi manfaat pada semua makhluk. Orang datang, sapu, bedal buah kita, luruh, pantan luruh, pokok kita tanam. Tak dam kat kita, tak payah duduk sungguh lah. Dah kita niat elok dah. Aku niat memanglah nak bagi semua makhluk, aku pun nak makan juga, ini tak sempat kat aku ni. Ini kita datang durian berebut. Tuam tak tapak. Luruh orang lain datang ambil. Subuh tu dia orang datang kutip belum subuh. Kalau duduk di kampung seronok. Durian ni dia berebut dengan tuan. Tuan ni lepas subuh baru kutip. Orang penyamu ni belum subuh dia datang. Rupanya penyamu datang awal lagi. Tahajud kot. Bangkit tahajud nak sambung. Kalau duduk di kampung seronok macam-macam. Jadi orang buat maksiat, orang buat benda haram ni dah jadi orang panggil biasa je. Ambil benda orang, senyum je. Tu tak jadi tak isu parking lagi. Isu parking berkelahi kan dengan jiran. Jiran parking terlebih. Kita nak keluar tak boleh sebab dia parking blok. Tu semua kerja haram. Parking sebab apa? Sebab dia tak tahu nak parking mesti milik kita. Dan parking tempat mubah sahaja, 2 tempat sahaja. Melainkan kita nak parking tempat orang kena minta izin. Kalaulah bahu jalan bukan mubah, bukan harta mubah, maka haram kita parking tak minta izin. Melainkan bahu jalan mubah. Mubah ni maknanya tanah dan reserve. Tanah reserve kita boleh parking. Tak haram parking mana-mana pun. Asalkan tanah itu tanah reserve yang menjadi tanah mubah. Tapi kalau tanah itu bukan reserve, bukan mubah, bukan menjadi milik bukan milik, tidak ada milik, maksudnya ada milik, haram tanpa kita minta dengan milik dia. Jadi kesimpulan kalau orang tahu muamalah, dia parking di tanah dia ataupun parking tanah mubah saja. Tak menjadi isu. Tak menjadi isu parking depan rumah jiran, parking orang panggil apa, blok kereta orang. Kenapa? Kerana dia tak tahu, dia main parking saja. Dah lah main parking, nak free pula. Kan marah kita kalau parking berbayar. Oh Allah, dia kata RM1. Parking sekejap RM1. Ikut orang lah tanah orang. Nak bos RM10 pun. Nasib baik dia bos RM1. Kalau lah dia bubuh mahal, kita kena buat juga. Kenapa? Kerana itu hak milik orang. Baik-baik. Wallahu'alam. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Barang itu ada manfaat. Barang yang ada manfaat, insya-Allah akan terjawab isu-isu berkaitan dengan jual beli kucing, jual beli beruk. Kalau kampung jual beli beruk. Ada beli anjing sekarang ni, jaga pagar, jaga kebun. Insya-Allah itu kita bincangkan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfaqna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.